kebanyakan bagi program pengajian pendidikan tinggi Malaysia. Selain itu juga PISAS juga bagi program kejuruteraan, iaitu bagi kejuruteraan elektrik, mekanikal dan juga kejuruteraan awam, di mana PISAS juga telah pun mendapat pengiktirafan daripada ITEC, iaitu Badan Akreditasi bagi program di dalam bidang kejuruteraan. Dan selain itu juga kita juga telah mendapat pengiktirafan daripada Asia, iaitu APEC, yang melibatkan akreditasi TVET di peringkat Asia Pasifik. So, slide ni. Boleh Puan. Dengar Boleh nampak Dapat apa yang awak dapat daripada belajar SEM 1 sehingga kepada praktikal, termasuk praktikal sampai ke semester 6. Okay. So apa yang produk PISAS, kita berkehendakkan performance of graduate dan juga alumni. Okay. So untuk program, bagi program di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, kita ada 3 program. Okay, kita ada 3 program. Yang pertama, Diploma Kejuruteraan Elektrik, singkatan DET. Okay, yang kedua, Diploma Kejuruteraan Elektronik Komunikasi, iaitu DEP. Yang ketiga, Diploma Kejuruteraan Elektronik Komputer, iaitu DTK. So untuk ketiga-tiga program ni, pelajar akan menghabiskan sebanyak 6 semester pengajian, di mana 5 semester perkuliahan dan 1 semester latihan industri. Okay, maksud awak sekarang SEM 1 nanti belajar sampai semester 5 dan semester 6 nanti akan pergi praktikal lah ataupun latihan industri. Okey, untuk setiap semester, minggu perkuliahan adalah sebanyak 14 minggu. Okay. Dan kalau awak tengok kepada program, untuk tabel di bawah tu, program jumlah jam kredit, kita ada bilangan PEO dan juga bilangan PLO. Okey, untuk program kita ada 3 program utama, 3 program di JKE, dan kalau tengok dia punya jumlah jam kredit berbeza, di EP 95, di ET 96, di TK 94. Tapi bila kita tengok bilangan PEO dan PLO, ini adalah sama. Okay, mungkin ada yang tertanya-tanya apa dia PEO, apa dia PLO kan. Okay, ini nanti saya akan pergi detail lah sekejap lagi. Okey, untuk jumlah jam kredit tu 95 kredit contohnya bagi program DEP. Okay, awak akan contohnya pada semester 1 ni ambil 18 jam kredit. So kita akan kumpul daripada semester 1 sehingga kepada semester 6 habis LI. Sepatutnya awak perlu habiskan sebanyak 90, kena ambil sebanyak 95 jam kredit bagi DEP. 96 DET dan 94 jam kredit bagi DTK. Okay. Okay. So untuk OBE ni dia berkait dengan program yang awak belajar. Contoh awak belajar DET, apa dia kaitan dia DEP dan juga DTK. Secara basicnya OBE ni adalah, OBE is a process that involve assessment and evaluation practice in education to reflect the attainment of expected learning and showing mastery in the program area. So bermaksud OBE ni adalah satu proses yang melibatkan penilaian dan juga praktis. Di mana contoh penilaian yang akan awak ambil seperti kuis, test, final exam dan sebagainya lah. Dan praktisnya adalah dari segi praktikal ataupun amali, di mana dia akan reflect kepada apa yang awak belajar dan apa yang awak belajar dan apa yang dihasilkan di dalam bidang masing-masing. Kalau di ET kepada apa, lebih kepada apa. Kalau di EP lebih kepada apa. Okey, begitu juga dengan di TK. Okey, so untuk student learning in a program. Bermaksud student pelajar, awak akan belajar dalam program tu. Kalau di EP lah. Okay. Graduate just pass the program. Maksudnya kalau awak pelajar di EP, awak nak graduate mesti lulus. Mesti ambil semua subjek yang kita tengok tadi. Kalau di EP 95 jam kredit tadi tu. Okay. So kena ambil semua subjek tu barulah boleh graduate ataupun boleh convo. Untuk alumni pula, ex-student ataupun now working. Maksudnya pelajar tu dah habis lah, dah grad.
Okay, dia merupakan ex-student PISAS. Okay, dan sekarang telah pun bekerja mungkin di dalam bidang mereka lah. Okay. Okay, so apa yang dikatakan dengan outcome-based engineering education? Okay. So kalau tengok pada slide ni, it's not what the lecturer teach, it's what you or student learn. Bermaksud kalau awak dah belajar, bukannya apa yang lecturer ajar, tapi apa yang akan awak dapat. Okay, contohnya kalau pelajar illiterate, bagi semester 1, dia ada belajar mengenai teknologi illiterate. So lecturer dah ajar dah apa dia litas siri, litas lari. Okay. Output dia yang kita nak adalah OBE ni, apa yang awak dapat? Maksudnya awak dah boleh terangkan apa, dah boleh lukis litas siri, boleh beza, boleh lukis litas siri dengan litas lari. Ya, itu adalah outcome dia. Itu yang dikatakan dengan outcome ataupun output hasil pembelajaran yang akan awak dapat. Okey, so sepanjang pembelajaran untuk proses PNP nanti, okay, bagi semua subjek kejuruteraan yang melibatkan 3 domain utama. Kalau awak tengok dalam slide ni, dia ada kognitif, psikomotor dan juga afektif. Okey, untuk kognitif ini bagi semua kursus yang awak ambil ya, dia mesti ada ketiga-tiga elemen ni, domain ni. Bagi kursus kognitif, dia melibatkan knowledge dan juga understanding. So yang ni lebih, assessment dia lebih kepada quiz atau yang melibatkan solving problem. Okay, contohnya litas siri tadi. Contoh soalan quiz dia suruh kira berapa nilai jumlah rintangan. Contoh berapa nilai voltan. So itu dari segi kognitif. Dari segi psikomotor, dia melibatkan skill learn by moving body parts. So yang ni lebih kepada masa amali lah, masa praktikal. Okay, so yang ni setiap amali yang awak buat akan ada rubrik dan di situlah pensyarah akan tengok akan nilai awak dari segi mungkin dari segi skill awak, okay, dan kalau efektif dari segi awak punya attitude, okay, value, mungkin dari segi teamwork awak ataupun dari segi communication skill awak, itu dari segi efektif. So untuk ketiga-tiga domain ni semua ada bagi setiap kursus yang akan awak belajar. Okay, so untuk engineering program itu dia. Okay, so apa yang what are expected of student under OBE? Apa yang sepatutnya student dapat daripada OBE ni? So seperti yang kita terangkan tadi, okay, yang saya terangkan tadi, main dia, utama dia OBE adalah output. So apa yang pensyarah nak expect daripada kamu pelajar, awak faham. Contohnya belajar litas siri atau litas selari tadi, awak faham, awak boleh lukis litas siri, boleh beza siri selari. Okay, boleh kira nilai arus contohnya. Dan bila buat lab, awak boleh sambung litas siri. Okay, awak boleh ukur berapa nilai current, berapa nilai voltage dia. Okay, itu yang expected student under OBE. Laju sangat ke? Okay, okay, apa kelebihan OBE? Okay, kelebihan OBE adalah dari segi kurikulum. Okay, dari segi kurikulum dia akan lebih relevan lah dengan industri. So bila besok awak graduate, awak nak bekerja besok, dia lebih terfokus kepada apa yang industri ataupun pihak syarikat kehendaki. Yeah. Dan selain daripada itu juga continuous quality improvement CQI is in place. So daripada OBE hasil dia contohnya belajar mengenai litas siri selari tadi. Okay, so kita ada CQI. Apa lagi? Contoh ada pelajar yang tak faham, tak boleh lukis litas siri selari. So pensyarah akan cari CQI macam mana nak bagi pelajar tersebut boleh lukis dengan tepat. Okey, ini adalah contoh perbezaan ya di antara kalau dulu masa pembelajaran PNP dulu dia lebih dikenali sebagai konvensional. Okey, sekarang ke arah OBE. Okey, ini adalah perbezaan dia lah. Okey, secara ringkasnya kalau kita tengok kalau yang konsep dulu pelajar pasif.
Okay, kalau OBE, active learners. Maksudnya dalam kelas tu bukan pensyarah memberi saja, bukan pensyarah bercakap. Okay, bagi lecture saja. So awak juga akan main peranan. So awak akan ambil part dalam PNP tersebut. Okay, mungkin ada group discussion, presentation dan sebagainya lah. Okay, dan selain itu juga untuk perbezaan dia, yang ketara kalau kita tengok dari segi textbook. Okay, kalau dulu awak terfokus awak belajar berpandukan textbook ataupun worksheet. Tetapi untuk OBE sekarang lebih kepada learner center. So awak akan sendiri, akan cari. Okay, selain daripada dibantu oleh pensyarah kursus masing-masing lah. Okay, itu lebih kuranglah dia punya perbezaan dia. Okay. Okey, biasanya kalau permulaan kelas, okey, pensyarah akan bagi tahu dulu apa learning outcome ataupun objektif khusus yang akan dibelajar pada hari tersebut. Okey, contohnya learning outcome untuk teknologi elektrik untuk topik pertama katakan mengenai litasi tadi. So, pensyarah akan bagilah akan maklumlah apa di outcome dia. Sepatutnya awak dah boleh lukis litasi boleh kira jumlah rintangan, boleh ukur nilai voltan ataupun nilai arus. Itu dia punya learning outcome dia. Okey. Ni slide seterusnya ni melibatkan different level of outcome. Okay. So yang ni lah yang tadi yang 4 PEO, 12 PLO ni. Okay. So untuk program educational objective, okay, kalau kita tengok error dia ke bawah. Okay, bukan ke atas. Okay, so bermula daripada PEO, okay, akan pergi kepada program learning outcome dan pergi kepada course learning outcome, barulah pergi kepada topic outcome. Okay, bermaksud apabila awak graduate, apa yang awak dapat, okay, hasil daripada pembelajaran OBE ni, okay, awak akan tahu dah program objektif dia. Okay. Di peringkat untuk setiap semester program learning outcome. Okay. Dan bagi setiap kursus, bagi satu-satu subjek, awak tahu dia punya course learning outcome dia. Okay. Dan untuk setiap subtopik tu, setiap minggu yang pensyarah bagi, okay, awak akan dapat hasil dia daripada setiap topik yang diajar. Contoh minggu pertama litasiri. Apa yang awak dapat daripada pembelajaran litasiri tersebut. Okey, so ini yang awal-awal tadi yang kita tengok ada PEO, ada 4. Okey. So apa yang dikatakan dengan PEO adalah Program Educational Objective, PEO. Okay, so PEO ni akan diukur selepas 5 years or more after graduation. Mana lepas 5 tahun awak graduate, awak akan dinilai lah. Okay, so yang ni adalah nanti penasihat akademik kalau awak SEM 1 sekarang, kalau di ET1A saya akan hantar borang soal selidik lah untuk nilai tercapai ke tidak objektif bagi PEO tersebut. Okay. So untuk ketiga-tiga program di bawah Jabatan Kejuruteraan Elektrik, DET ke, DEP ke, DTK ke, dia punya PEO dia sama. Okay, ada 4 benda. Okay, yang pertama kalau kita tengok dari segi engineering related field, okay, bidang. Okay, sama. Yang kedua contribute to society with professional ethics. Okay, yang ni yang diukur masa efektif awak tu. Okay, contoh kat lab tu. Okay. Dan yang ketiga engaging in enterprising active that apply engineering knowledge and technical skill. Dan seterusnya dari segi activities to enhance knowledge for successful career advancement. So yang keempat ni melibatkan kerjaya dah lah ni. Okay. Mungkin yang dah bekerja dalam bidang masing-masing, dah jadi contoh pengurus TMB ke, engineer JKR ke, ataupun TA dekat kilang ke, kat mana-mana lah. Okay, ini untuk PEO yang keempat. Okay. Okay, so untuk seterusnya melibatkan program learning outcome. Okay, ini semua terkandung dalam proses OBE awak lah. Okay, so untuk
PLO juga sama bagi ketiga-tiga program. Okay, ada 12 PLO utama. Okay, ada 12 PLO. PLO kita ni adalah dia relate kepada ETAC punya requirement. Okay, so kita ikut yang ETAC punya. Okay, so untuk 12 PLO ni memang kita takkan ingat semualah. Okay, 1 sampai 12 ni. Cuma apabila awak belajar semester 1, contohnya untuk subjek electrical circuit, untuk subjek teknologi elektrik tadi, at least awak tahu untuk teknologi elektrik PLO apa yang terlibat dengan teknologi elektrik tadi. Contohnya ada PLO 1, PLO 2 dan juga PLO 6 contoh. Okay, so awak kena tahulah. Sebab apa nak kena tahu? Okay, sebab ini adalah output awak nanti. Kalau awak tak capai PLO awak nanti, maksudnya awak ada dalam masalah dalam beberapa subjek yang telah diambil. Okay. Okay, so yang ni saya tak pergi detail lah. Mungkin pensyarah kursus akan terangkan dengan detail lah untuk setiap kursus yang awak ambil nanti. Okay, untuk SEM 1 kita ada teknologi elektrik. Mungkin pensyarah tekno awak akan bagi tahulah. Untuk subjek measurement, pensyarah measurement akan bagi tahulah dengan detail PLO yang terlibat dengan kursus yang mereka ajar tu. Okay, so ini adalah LO. Okay, ataupun yang akan kita ni adalah course learning outcome, CLO. Okay, CLO ini untuk setiap program, untuk setiap kursus dia berbeza. Contoh teknologi elektrik, CLO dia ada 3. CLO 1, CLO 2, CLO 3. Untuk measurement mungkin dia ada CLO 1, CLO 2, CLO 3 ataupun mungkin dia tambah lagi 1, CLO 4. Okay, ni depends kepada kursus masing-masing. Yang penting untuk setiap kursus tu awak tahu. Contoh teknologi elektrik, CLO 1 ada, CLO 2 ada, CLO 3 ada. Dan CLO 1 tu lebih kepada apa? Okay. Contoh untuk yang ni CLO 1, relate electrical circuit theorem and law to solve DC electrical circuit using various method and approach. Ini untuk teknologi elektrik lah ni. Untuk subjek teknologi elektrik. Okay. Untuk CLO 2, dia lebih kepada skill lah ni ya. Okay. Sebab apa? Measure relate electrical parameter using electrical equipment. So benda ni awak akan buat praktikal dekat makmal. Okay, awak akan ukur nilai current ataupun nilai voltage. Okay. Dan untuk CLO 3 ni juga kita boleh nilai, pensyarah akan nampak awak bila semasa membuat praktikal. Okay. Teori pun boleh ukur juga tapi yang lebih nampak masa buat praktikal lah. Okay, di situ kita akan nampak dia punya teamwork. Okay, sebab apa? Dia punya CLO 3 tu demonstrate ability to work in team. Okay. Okay. Slide seterusnya melibatkan learning activities ataupun delivery mode. Okay. So untuk OBE, okay, delivery mode dia ada pelbagai lah. Okay, yang ni yang macam kita tengok slide yang sebelum tu tadi beza dengan conventional dengan OBE. OBE dia lebih kepada active learners. Okay, so awak akan lebih aktif lah sepatutnya. Okay, pensyarah hanya bagi panduan ataupun tunjuk. Dan ini awak sepatutnya dah mula kena adapt lah bila masuk ke politeknik. Okay, sebab apa? Awak sekarang dah belajar di pusat pengajian tinggi, bukan kat sekolah lagi dah. Tak boleh dah nak sama macam kat sekolah, cikgu bagi, okay, buka buku teks, muka surat tu, jawab soalan, cari dalam tu. Okay, bila dah masuk ke IPT, okay, khususnya dekat politeknik di JKE ni, pensyarah hanya bagi, dia akan bagi nota, dia akan bagi panduan apa yang awak kena buat, selebihnya awak yang kena cari lebih. Okay, untuk dapat outcome yang seperti yang dikehendaki. Okay, kalau outcome tu kata pada learning outcome untuk litasiri, belajar litasiri tadi boleh lukis. So awak kena usaha supaya awak boleh lukis dengan tepat litasiri tersebut. Okay. Okay, OBE juga melibatkan different assessment method. Okay,
Dia ada assessment method ni adalah kaedah-kaedah penilaian yang diberi oleh pensyarah kursus lah. Okay. Misal kata kita ada test. So objective test dia berbeza, case study dia berbeza, essay question. Okay. Dan pada semester 4 dan 5 nanti awak akan mula untuk ambil kursus projek lah. Okay. Di mana awak akan buat satu projek. Okay. Okay, so semua ni termasuk folio, exam apa ni semua berbeza bergantung kepada kursus masing-masing. Okay, slide ini adalah melibatkan course outline. Okay, first kali bila awak masuk kelas, okay, untuk SEM 1 minggu depan dah mula kelas lah kan. Okay, pensyarah kursus akan mula bagi course outline. Okay, so course outline kalau pensyarah kursus bagi ataupun suruh print ke, awak kena print, simpan. Sebab apa? Dia adalah rujukan awak sepanjang satu semester belajar subjek tersebut. Okay, sebab apa? Pada course outline ni dia dah bagi tahu dah minggu ni belajar apa. Minggu pertama contohnya litar siri, minggu kedua litar selari, dan akan ada yang tak jelas. Okey, saya nak tanya. Boleh ikut lagi tak? Boleh. Boleh. Dengar. Boleh tak? Kurang. Jelas ke? Boleh. Kurang. Okey, saya teruskan ya. Boleh puan. Okey, saya teruskan ya. Okey, ni adalah course outline kan. Okey, course outline setiap kursus, pensyarah kursus akan bagilah bila masuk kelas nanti ya. Okay, untuk permulaan kelas biasa pensyarah kursus akan sentuh mengenai course outline tersebut. Okay, so pada course outline ni dia ada catat minggu daripada minggu pertama sampai minggu ke-14. Sebab apa sampai ke minggu 14? Tadi dah bagi tahu dah kita belajar setiap semester sehingga 14 minggu. Selebihnya kita akan ada final exam. Okay, so akan catat dekat situ apa topik yang akan awak belajar. Okay. Ada juga dinyatakan bila ambil kuis. Contohnya kuis pada minggu ke-6 sebelum semester break. So dekat situ pensyarah dah maklum dah kuis akan masuk pada topik ke berapa. Okay, untuk memudahkan awak nak study nanti. Okay, selain daripada tu juga pada course outline ni ada ada juga mengenai assessment method. So untuk setiap subjek tu ada quiz, ada theory test, practical work berapa, okay, practical end of chapter berapa, okay. Ini bergantung kepada kursus masing-masing lah. Okay, mungkin ada setengah kursus dia tak panggil end of chapter, dia panggil essay question ataupun tutorial. Yeah. So yang ni bila pensyarah bagi awak kena simpan. Dan pada course outline ni juga ada diletakkan course learning outcome CLO untuk subjek tersebut. Okay. So yang ni lah yang awak kena faham untuk kursus tersebut CLO apa yang ada. CLO apa yang ada, PLOO. Okay.